mendapat kesedaran yang jati akan kewujudan atau kebesaran atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu makrifat, dengan makrifat itu dia mengenalkan sifat dan af'al Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok sifat itu maha besar, maha luas, maha tinggi, maha melihat, maha mendengar, maha mengawasi, maha esa, maha halus, maha meliputi, maha mengetahui, maha berkuasa, maha bijaksana. Kita faham. Dan af'al Allah tentang perbuatannya, pengurusannya dan kehendak. Jadi kita akan sekarang membincangkan ilmu ketuhanan, harap yang baru dengar dengan sebaiknya supaya dapat makrifat pagi ini yang mudah sebagai ingatan semula. Okay. Mengenal sifatnya. Pertama, Allah Maha Esa. Kalau dalam bahasa orang putih, infinite. Mana Esa. Esa, kalau kita tengok sini, firman dia katakanlah Allah yang Maha Esa. Bismillah. Wallahu ahad. Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak dilahirkan, tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada apa pun serupa dengan dia. Esa. Esa, kita esa. Esa terus menerus esa. Kita tengok Allah Maha Esa terus. Kalau kita tengok tu warna hitam terus. Kita tak tahu bagaimana dia. Jadi saya taruhkan hitam terus. Kita tak tahu bagaimana dia. Esa. Mana terus menerus dia saja. Pasal kita tengok Allah Esa, mana dia tidak boleh berkongsi apa-apa dengan sesiapa pun. Pasal dia Esa. Pasal Nabi Isa berkata, Allah tu wujud, tanpa Allah tidak akan ada wujud. Kan? Dia hidup, tanpa dia takkan ada hidup. Dia Esa. Dan dia tak ada tandingan. Tidak ada permulaan, tak ada akhir. Kan? Dia tak ada ibu, bapa, anak, adik, beradik, teman, tak ada. Tidak berjasad, tidak makan, tidak tidur, tidak mati, tidak berjalan, tidak bergerak. Namun dia tetap kekal abadi. Esa. Tidak berkongsi apapun dengan sesiapa. Ingat, Esa, infinite. Esa. Pasal tidak ada sesuatu yang boleh wujud sebelum dia. Walaupun zaman dan tempat tidak boleh. Dia Esa. Zaman dan tempat pun tak boleh ada. Dan tidak boleh didahului oleh tiada pun. Tak boleh. Oh, aku dijadikan daripada tiada. Tak boleh. Tiada pun tak ada. Dia Esa. Esa. Terus menerus Esa. Semua di langit dan di bumi yang gaib pun dia punya. Tak kongsi milik. Kalau ada lain Tuhan, sudah jahanam di dunia. Habis. Hanya dia yang tunggal tu, Rasulullah cakap, pada permulaan Allah saja yang ada. Allah saja yang ada. Kan? Jadi kita tengok ni, kalau dia saja yang ada, kan? Mana dia saja yang ada, dia yang Esa. Kalau dia saja yang Esa, lain tak ada wujud. Dia saja yang ada. Maka dia firman kun kepada siapa? Itu Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak tu dia berkata kepadanya, jadilah. Pada siapa? Dia saja yang ada, yang Esa. Tak ada lain yang wujud melainkan dia. Jadi kepada siapa dia firman kun? Kan? Itu inilah soalan cepu emas ni, kepada siapa dia firman kun. Dan ini juga pintu makrifat. Fahamkan, ini juga pintu makrifat, kunci kepada pintu makrifat.
kepada siapa dia firman kun, kalau hanya yang ada dia yang Esa, kan? Jadi itu Imam Imran Hussein bertanya, apakah hubungan di antara pencipta dan ciptaan? Adakah pencipta dan ciptaan itu wujud berasingan? Pada Allah di sana, kita di sini, kan? Dua asingan. Kalau ini benar, meruntuhkan tauhid. Berarti dia tak tunggal. Tauhid roboh. Karena ada sesuatu yang wujud selain daripada Allah. Jadi dia firman kepada siapa? Kun. Kepada siapa dia firman kun? Kepada siapa? Hanya dia yang ada, yang tunggal, yang esa. Dia firman kun kepada siapa? Di sini kita tengok. Dia berfirman kepada diri dia. Dan kita tengok dalam hadis Rasulullah berkata, Allah pernah berfirman pada dirinya, rahmatku mendahului kemurkaan. Dia pernah berfirman pada diri dia. Dalam Al-Quran juga dia telah berfirman pada diri dia, menetapkan kasih sayang atas dirinya. Dua firman. Kan? Jadi bila dia firman kun tu, kerana tak ada wujud yang lain, berarti dia firman pada diri dia. Jadilah dia berfirman kepada diri dia, kerana tak ada wujud yang lain. Kerana ada wujud yang lain, sudah ada dua. Tauhid akan tumbuh. Dia berfirman kepada diri dia. Dan Rasulullah bersabda, ditanya oleh Abu Razin, adakah kita akan melihat Allah di belakang hari? Rasulullah bersabda, ya, tapi yang kau lihat kecil saja, seperti bulan purnama. Allah lebih besar daripada apa maksud dia? Kecil. Jadi bila Allah firman kun pada diri dia, sedikit diri dia, seperti bulan purnama berwajah, kan? Sedikit seperti bulan purnama boleh tutup dengan tangan kita, bulan purnama kecil tu berwajah. Itu dia, wajah yang halus. Itu dia, berwajah halus. Itu dia, di mana kau memandang di situ wajah Allah. Wajah itu wajah yang halus. Itu yang Rasulullah kata seperti bulan purnama di waktu malam. Tapi itu hanya kecil. Allah lebih besar daripada itu. Jadi dia firman kun, sedikit diri dia timbul atau berwajah atau timbul. Ini sedikit wajah dia timbul. Ini wajah yang timbul ni adalah halus, halus, yang halus. Sedikit wajah dia yang halus, bukan semua. Macam awak nak tengok wajah saya hanya tunjuk telinga saya, telinga kan semua. Itu wajah saya juga, tapi telinga. Aku lihat hanya wajah telinga dia, aku tak lihat badan dia semua. Begitu juga bila Allah firman kun, tengok Rasulullah kata, kau akan lihat seperti bulan mengambang di waktu bulan purnama, waktu di malam yang gelap, Allah lebih besar daripada itu. Jadi apa yang timbul itu? Jadi yang timbul itulah wajah dia yang halus. Dan Nabi Isa berkata, tidak sebesar sebiji pasir atau setitik air masin dari lautan. Jadi wajah dia itu yang timbul, yang berwajah itu yang dia firman, di mana kamu menghadap di situ wajahku, wajah dia yang timbul itu wajah tak sebesar bulan purnama di waktu malam. Tapi Nabi Isa tak sebesar Nabi seputir pasir atau setitik air masin dari lautan. Titik pasir di padang pasir, titik air daripada lautan. Dan sains berkata lebih kecil daripada sebutir pasir atau atom. Ini kita tengok God particle, sedikit diri dia itu lebih kecil daripada atom. Jadi bila dia firman kun, wajah dia yang halus timbul. Wajah halus timbul. Bukan semua wajah dia. Wajah dia yang halus itu seperti bulan purnama di waktu malam. Tapi Allah lebih besar daripada itu. Jadi wajah itu yang kita lihat tu, wajah yang halus
seperti bulan purnama. Tapi Nabi Isa berkata seperti pasir, tak sebesar sebiji pasir. Sains berkata lebih kecil daripada atom. Itu wajah dia. Tapi mengikut wahdatul wujud, bukan kecil, halus tu. Bila firman kun pada diri dia, kesemua diri dia berwajah. Kesemua diri dia berwajah. Bila Allah firman pada diri dia, kun. Semua diri Allah berwajah. Dan dari wajah itu menjadi ciptaan. Berwajah. Semua diri dia menjadi ciptaan. Jadi ciptaan itu Allah. Allah itu ciptaan. Ini wahdatul wujud lah. Satu satu dalam ramai, Allah itu satu, ciptaan itu ramai, satu dalam ramai, ramai dalam satu. Itu dia. Jadi tengok Jadi kita tengok tadi Rasulullah berkata seperti bulan mengambang, Allah lebih besar daripada itu. Jadi bila firman kun pada diri dia, yang berwajah tu adalah sedikit kecil, yaitu halus, maha halus. Itu yang berwajah. Tapi Allah lebih besar daripada itu. Nabi Isa berkata yang berwajah tu tak sebesar sebiji pasir. Sains berkata lebih kecil daripada atom. Tapi wahdatul wujud berkata bila firman kun pada diri dia, semua diri dia berwajah. Mana yang maha besar, semua berwajah. Itu. Jadi Allah tu sebenarnya ciptaan. Ciptaan itu Allah. Bila Allah firman kun, semua diri dia berwajah dan wajah itu menjadi ciptaan. Jadi Allah itu ciptaan. Ciptaan itu Allah. Ramai dalam satu, satu dalam ramai. Ingatlah, waktu wujud Allah firman kun pada diri dia. Mengikut Rasulullah hanya sedikitlah, seperti bulan purnama. Itu yang kita kata maha halus. Bagi wahdatul wujud ke semua diri Allah berwajah. Dan kesemua wajah ini bertukar menjadi ciptaan. Ramai dalam satu, satu dalam ramai. Dan mereka puisi mau jaga. Aku adalah aku. So, abjek A besar, abjek A kecil. Alfabet A besar, alfabet A kecil. Aku itulah Allah. A besar. A kecil adalah ciptaan. Aku adalah kau. K kecil ciptaan. Ataupun aku A kecil adalah kau. K besar. Itu Tuhan. Dia. D besar Tuhan. D kecil manusia. Jadi dia bermain. Kita tengok puisi ini. Kita tahu ini wahdatul wujud. Ini Sayyidina Ali tak boleh terima. Diriwayatkan oleh Syarustani. Datang Ibnu Sabah. Sahabat Rasulullah. Sahabat mereka datang. Berkata pada Sayyidina Ali. Engkau tengok I besar. Engkau I kecil. Kita dah faham bila dia kata, engkau I besar tu Allah. I kecil tu Ali. Jadi Ali tu Allah. Maka Ali tanya, engkau apa? Apa maksudnya? Bagi engkau Tuhan. Mana Ali tu I kecil adalah Tuhan. Maka Ali menghalau dia ke Madain. Lepas tu Ibnu Hazm meriwayatkan dia punya pengikut. Bila dia dah dihalau ke Madain, datang kepada Sayyidina Ali berkata, engkaulah dia, I kecil, D besar. Sayyidina Ali berkata, apa maksud kamu dia? Maka dia berkata, engkau, I kecil Ali adalah Allah. Maka Ali sangat marah. Menghukum bunuh ke atas mereka dengan dibakar sampai mati. Tengok. Wahdatul wujud ditolak oleh Sayyidina Ali. Dan fatwa dikeluarkan di Malaysia mengatakan fahaman ini pun tidak boleh dipakai. Fatwa. Bila ini sudah ditolak oleh Sayyidina Ali, timbul balik soalan bila Allah firman kun pada diri dia, apa berlaku? Kan? Kalau kita katakan diri dia menjadi ciptaan, ini Sayyidina Ali tak boleh terima. Jadi apa berlaku bila dia firman pada diri dia? Maka timbul ini teori atau konsep Nur Muhammad. Allah yang Maha Esa, sebelum dia berfirman apa-apa,
Ruh Allah atau nur Allah separuh menjadi nur atau ruh Muhammad. Jadi Allah berruh, bernur. Jadi manusia. Padahal kita baru baca dah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada apa pun serupa. Kalau Allah bernur, berruh, dia dah sama macam manusia. Apa ni? Tapi ini konsep Nur Muhammad sebelum dia firman, maka nur dia, roh dia terbelah separuh menjadi nur atau roh Muhammad. Jadi yang sebelah itu nur roh Allah berfirman pada kun, pada nur atau roh Muhammad, maka daripada nur atau roh Muhammad menjadi ciptaan. Ini pun tidak betul, ya? Maka ditolak. Ada fatwa menolak, ada bukan saja itu. Mereka berkata Allah itu adalah Rasulullah di langit dikenal sebagai Ahmad. Jadi bila buang M, Allah adalah Ahad. Dari Rasulullah tu Allah, Allah tu Rasulullah. Ini lagi teruk ni, kan? Sudah mereka berkata Allah bin nur dan roh separuh menjadi nur atau roh Muhammad, dan nur atau roh Allah berfirman bin nur atau roh Muhammad, dan nur dan roh Muhammad menjadi ciptaan. Selepas itu mereka berkatakan Rasulullah tu di langit dikenal sebagai Ahmad. Bila kita buang M jadi Ahad, tidak berbeza Rasulullah dengan Allah. Itu Profesor Arwah Pusaka berkata mereka sudah naik tarafkan Rasulullah kepada peringkat Tuhan, seperti Kristian naik tarafkan Nabi Isa ke peringkat Tuhan. Tak boleh, kan? Ini fahaman Nur Muhammad, dan ini soal dikatakan pun menyeleweng, tidak boleh diterima, fatwa dan dikeluarkan. Jadi ingat, bila Allah firman kun pada diri dia, adakah kesemua diri dia berwajah atau sedikit? Rasulullah bersabda seperti bulan mengambang di waktu malam, boleh tutup dengan jari kita. Allah lebih besar daripada itu. So, maknanya yang berwajah tu hanya sedikit, seperti bulan mengambang. Allah lebih besar daripada itu. Jadi yang sedikit tu yang dikatakan maha halus. Maha halus. Dan tapi Sayyidina Aisyah berkata lebih kecil dari sepiji pasir, dan sains berkata lebih kecil daripada atom. Tapi kita tahulah bila dia firman kun, maka yang timbul adalah wajah dia yang halus seperti bulan mengambang, bulan purnama di waktu malam. Dan kita tengok juga Nur Muhammad, Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi, kita punya ulama yang terkenal, mengatakan berfatwa tidak ada apa-apa hadis berkenaan Nur Muhammad. Tidak ada, tidak sabit dan tidak betul dan tidak boleh dipegangi sebagai akidah. Jadi ini pun ditolak. Tapi jadi kembalinya ialah bila Allah firman pun sedikit diri dia yang halus berwajah, dia berwajah, berhalus itu berwajah. Itu seperti bulan purnama di waktu malam berwajah. Sedikit diri dia berwajah. Jadi kita tengok dari wajah ini yang sedikit ni menjadi ciptaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kepada Allah kita kembali, mana ciptaan itu datang daripada sedikit itu dan akan kembali kepada yang sedikit. Jadi dari sedikit yang halus itu terjadi ciptaan. Jadi kalau ciptaan itu terjadi daripada yang maha halus yang sedikit, tentu Allah maha besar, maha luas, maha tinggi. Fahamkan? Kalau wajah yang halus, dari wajah yang halus itu terjadi ciptaan. Terjadi ciptaan. Daripada wajah yang halus itu terjadi ciptaan. Kan? Masa dikata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, daripada Allah kepada Allah kita kembali,
Dan kita datang daripada yang maha halus. Jadi boleh katakan semua ciptaan termasuk ruang dan masa, cakrawala, bintang, bulan, semualah ruang dan masa datangnya daripada yang maha halus, kan? Datangnya maha halus. Tentulah Allah tu maha besar, maha tinggi, maha luas. Seperti Rasulullah bersabda, kau akan lihat seperti bulan mengambang, tapi Allah lebih besar daripada itu. Itu dia. Jadi yang dari ciptaan itu datang daripada yang maha halus. Itu maha halus, Rasulullah cerita seperti bulan mengambang di waktu malam. Allah lebih besar daripada. Jadi ciptaan semua dirangkumkan jadi satu. Datangnya daripada yang maha halus. Justru tentulah Allah maha besar, maha tinggi, maha luas. Jadi kalau anak cucu kita bertanya, tu, ni, kalau bulan besar saya nampak. Kerana Allah maha besar tak nampak ni. Kalau lautan yang luas ni, saya boleh lihat. Kenapa Allah maha luas saya tak nampak. Kalau langit tinggi saya boleh lihat. Kenapa Allah maha tinggi saya tidak lihat. Cucu, kau kumpulkan menjadi satu. Bulan, bintang, cakrawala, masa, ruang, semua kau jadikan satu. Dia hanyalah daripada sedikit diri Allah yang maha halus. Sedikit saja. Rasulullah kata seperti bulan mengambang. Allah lebih besar daripada itu. Jadi macam mana kau nak lihat? Yang sedikit ni pun kau tak dapat lihat. Kau nak lihat semuanya, tak boleh. Tapi itu semua datang daripada yang maha halus. Jadi Allah tu lebih besar daripada itu. Jadi bila kita tengok semua ciptaan datang daripada yang maha halus, tentunya kita tahu Allah tentunya maha besar, maha tinggi, maha. Itu yang Rasulullah berkata. Seperti bulan mengambang kau lihat di hari kemudian. Begitulah kau lihat. Tapi sebenarnya Allah maha besar. Maha besar. Mana termasuk maha tinggi, maha luas. Itu dia. Rasulullah tahu. Jadi kalau kita tahu semua ciptaan dirangkumkan, ingat ciptaan semua kita rangkumkan, ruang dan masa kita rangkumkan jadi satu. Semua itu datang daripada yang maha halus. Tentu Allah maha besar, maha tinggi, maha luas. Seperti Rasulullah berkata, seperti bulan purnama, tapi Allah lagi besar, lagi tinggi, luas. Seperti bulan purnama, tapi Allah lagi besar daripada itu. Jadi fahamkan ini, macam mana kita tahu Allah tu maha besar, maha tinggi, maha luas. Bila kita tengok semua cakrawala, bulan, bintang ni semua, ruang dan masa kita jadikan satu daripada yang maha halus. Seperti bulan mengambang kecil ya, kita boleh tutupkan jari kecil. Sebab Allah lebih besar daripada itu. Itu satu. Faham? Kedua, awal, akhir, zahir dan batin. Yang awal. Kita tahu dari wajah yang halus tu menjadi ciptaan, terzahirlah ciptaan. Dari wajah yang halus tu terzahirlah ciptaan. Daripada wajah yang halus tu terzahirlah ciptaan. Kita tengok ini kan. Dari wajah yang itu terzahirlah ciptaan. Jadi sebelum ada ciptaan, wajah tu sudah ada. Dan itulah yang awal. Wajah tu yang awal. Belakang datang ciptaan. Yang zahir tu gitu, daripada wajah yang halus tu terzahir ciptaan. Nah ini pula. Daripada wajah yang halus terzahir ciptaan, bagi ciptaan zahir wajahnya yang batin. Seperti air dengan air batu. Air batu tu zahir, air itu batin. Begini juga. Ciptaan juga. Terzahir daripada wajah. Jadi wajah itu bukan saja yang awal. Bila terzahir ciptaan daripada wajah tu menjadi batin kepada ciptaan yang terzahir. Kalau kita tengok ini, tengok ciptaan itu dalam maha halus, bukan di luar, dalam maha halus. Jadi diri yang maha halus tu terzahir ciptaan.
dari diri yang maha halus terzahir ciptaan. Ciptaan itu zahir, maha halus itu batin. Itu wajah dia. Jadi yang akhir itu kita tengok semuanya binasa, yang tinggal wajah Tuhanmu. Jadi bila ciptaan binasa, tinggal wajah dia. Bila ciptaan binasa, tinggal wajah dia yang akhir. Kita tengok di sini, ciptaan habis, tinggallah yang maha halus, dia yang akhir. Jadi awal. So, jadi awal tu daripada wajah dia yang maha halus terjadi ciptaan. Jadi wajah dia yang maha halus tu yang awal. Ciptaan datang kemudian. Belakang itu juga bila ciptaan terzahir dia yang maha halus menjadi batin ciptaan. Ciptaan zahir yang maha halus tu batin. Dan bila ciptaan itu binasa kembali kepada maha halus, begitu yang akhir tu yang maha halus. Jadi awal, akhir, zahir dan batin. Dan itu dia yang awal dan yang akhir dan yang zahir serta yang batin. Sifat, hakikat dan marifat. Tengok ni ya. Kita tengok hakikat dan marifat. Daripada wajah yang maha halus, kita tahu terjadinya ciptaan. Ciptaan ni ada dua. Satu ciptaan yang pertama, kedua ciptaan yang lain. Ciptaan yang pertama kita panggil wajibul wujud. Ciptaan yang lain kita panggil mungkinul wujud. Ciptaan yang pertama ini adalah zat. Zat. Jadi bila firman kun, terjadilah wajah yang halus dari wajah yang halus, terzahirlah zat ciptaan pertama, ciptaan yang awal. Ini dia, terjadilah zat ciptaan yang pertama ataupun yang awal atau wajibul wujud. Jadi inilah hakikat, zat inilah hakikat. Jadi kalau dari wajah tu Allah firman kun, terjadi wajah, di wajah itu maka terzahirlah ciptaan. Terzahirlah ciptaan pertama yang dipanggil zat. Zat. Itu ciptaan yang awal. Lepas itu, dari kita tengok juga, kan? Maha halus, zat ciptaan yang awal. Lepas itu yang Rasulullah kata, kaulah zat yang mendahulukan dan zat yang mengakhirkan. Kenapa? Dari zat ini terzahirlah ciptaan yang lain, ciptaan yang lain. Jadi hakikat tu kita boleh kenal, kita boleh ma'rifatullah, dan daripada sini juga kita tahu daripada zatnya hakikat juga terzahir juga sifat, iaitu kita tengok dari wajah yang halus ni, kita tengok wajibul wujud zat ataupun yang pertama, yang awal atau hakikat, maka dari situ terzahir ciptaan yang lain yang dipanggil mungkinul wujud. Ini dikata sifat. Sifat, hakikat, makrifat itu. Setiap penzahiran manifestasi menjadi sifat. Jadi di sini juga Profesor Ramadan berkata, semua yang wujud ni datang daripada zat yang wajibul wujud. Semua yang wujud ni yang dipanggil mungkinul wujud, wujud yang mungkin, datang daripada zat, wujud yang wajib atau wujud yang awal dan pertama sebelum terjadinya ciptaan yang mungkin. Jadi kita kata wujud ciptaan yang awal, yang pertama adalah zat, itu yang dikata wajibul wujud, dan lepas tu datang lain ciptaan yang dipanggil mungkinul wujud. Kita tengok di gambar ni, bila Allah firman kun, wajah dia. Dari wajah dia terzahirlah zat. Ini ciptaan pertama, ciptaan yang awal, ciptaan yang wajib untuk terzahirnya ciptaan yang lain yang dipanggil mungkin. Jadi pada zat ni timbullah ciptaan yang lain yang dipanggil mungkinul. Ini dikatakan sifat. Jadi semua ciptaan yang lain adalah mungkinul, terzahir daripada zat yang wajibul.
Jadi zat itu adalah hakikat kepada ciptaan yang lain. Jadi fahamkan ni, ingat tengok baik sekali. Dari bila Allah firman kun, wajahnya timbul. Tapi wajah ini bukan semua yang halus. Dari yang halus ni terzahir ciptaan pertama. Ciptaan yang wajib yang dipanggil zat. Dan daripada zat ni terzahir ciptaan yang lain yang dipanggil mungkinu yang lain. Jadi dikatakan yang lain berarti manusia, haiwan, pokok, cakrawala, ruang, masa, ini yang lain yang mungkinu. Yang wajibul yang pertama hanya zat. Jadi fahamkan bila kita lihat ciptaan, kita sudah berilmu sekarang. Ini ilmu yang yakin. Bila kita lihat ciptaan, kita tahu di belakangnya ada zat. Dan bila kita tahu di belakang zat itu, kita tahu ada wajah yang halus. Jadi ini dikatakan sifat, hakikat, marifat. Jadi kalau kita tengok baju, itu sifat. Kita tahu ada benang, itu hakikat. Kita tahu datang dari kapas, itu marifat. Jadi bila kita kata orang soal marifat, dia pandang ciptaan, dia boleh nampak zat. Dia boleh nampak yang wajah, yang halus. Dengan mata hati bersandarkan ilmu. Dan seperti dia tengok air batu atau ais, dia tahu ada air. Pasal ilmu yang yakin. Jadi ini bila kita makrifat, bila kita nampak ciptaan, kita nampak zat, itu pandangan hakikat. Tapi bila kita pakai pandangan makrifat, kita nampak wajah yang halus, yang maha halus di sebalik. Seperti kita tengok sandal cepet ataupun selipar Jepun. Itu sifat. Pandang hakikat, itulah getah. Pandang makrifat, pokok getah. Jadi, apa pandangan kamu pakai hakikat ke makrifat? Jadi, kalau kita ni sekarang, kita dah tahu ni, semua ciptaan ni sifat. Di sebaliknya hakikatnya zat. Di sebaliknya adalah yang maha halus, yang memerhati sentiasa. Dan kamu tengok sekeliling kamu, ciptaan. Sedarkan dengan pandang makrifat. Maha halus sedang mengawasi kita. Melihat kita. Sedarkan. Kita sudah ada ilmu. Bila kita nampak ciptaan, kita pandang makrifat. Kita nampak yang maha halus. Seperti kita lihat selipar Jepun ataupun sandal capek. Kita pandang makrifat, kita nampak pokok getah. Ataupun kita baju, kita pandang makrifat, kita nampak kapas. Jadi bila kita pandang ciptaan ini, sekeliling kita termasuk ruang dan masa, kita nampak dengan mata hati kita kewujudan yang maha halus, yang sentiasa memerhati, sentiasa melihat, mengawasi. Ingat, banyak dosa kita sudah buat, kita tidak sedar. Yang dia sedang melihat. Ini benda ni semua depan kita seperti one way mirror. Kaca sehala. Daripada sana maha halus boleh lihat, kita tak dapat lihat. Tapi kalau kita semua berilmu, kita tahu dia melihat kita. Dan pasal semua ciptaan, belakangnya mesti ada zat. Zat adalah wajib, wujudnya wajib untuk semua yang lain, yang mungkin. Jadi setiap ciptaan yang lain yang mungkin itu, di sebaliknya adalah zat. Dan kita tahu di sebalik zat, mestilah yang maha halus. Tidak boleh lari. Jadi bila kita tengok ciptaan, pandang hakikat ada zat. Pandang makrifat yang maha halus. Jadi bila kita pandang makrifat kepada semua ciptaan,
sedangkanlah yang Maha Halus sedang memerhati. Jangan main. Dan itu buat kita bergegar. Pasal kita berdosa, ya Allah. Yang lama-lama kita buat tak sedar. Aku Maha melihat jelas. Di mana kamu memandang? Di situ wajah. Jadi kalau kita tengok ini tu, ciptaan mungkinul wujud yang zahir, terzahir daripada zat ciptaan yang wajibul wujud, dan semua ini dalam yang pada belakangnya itulah Maha Halus. Kan? Jadi bila kita pandang pada sifat, kita pandang makrifat, kita nampak yang Maha Halus. Kita pandang hakikat, kita nampak zat. Itu yang Allah berfirman dengan pengetahuan yang yakin. Engkau akan melihat dengan penglihatan yang yakin. Neraka Jahannam pun kau boleh lihat. Jadi kita dah tahu sifat itu adalah ciptaan yang mungkin wujud. Hakikat itu adalah zat yang wajib wujud. Dan makrifat itu adalah yang Maha Halus. Jadi bila kita pandang setiap ciptaan itu, kita mesti sedar di sebalik semua itu dengan pandangan makrifat adalah wajah dia. Kita pandang ciptaan, itu ada hakikat zat makrifat wajahnya. Jadi bagaimana? Kalau kita pandang makrifat, kita lihat wajah. Kita pandang apa juga ciptaan, pandang makrifat, kita tahu wajah dia tengah melihat. Kalau pandang hakikat punya zat. Jadi ini dia. Kita mesti fahamkan ini yang boleh kita sedar kebenaran yang kita bergegar. Berarti sentiasa dia melihat kita tidak sedar. Tapi sudah kita ada ni ilmu yang yakin, maka kita boleh pandang dengan ainul yakin. Iaitu boleh kita pandang makrifat. Kita lihat yang Maha Halus sentiasa memerhati kita. Jadi kerana Maha Halus ni bukan saja dia halus, dia meliputi. Ini lagi satu. Dia meliputi semua. Macam diri kita ni, semua atom. Dikatakan kita punya diri ni kumpulan atom lebih dari 50 trilion atom. Tapi atom itu juga diliputi oleh yang Maha Halus. Diliputi. Kita tengok gambar ni kan dia diliputi. Kan? Zat itu pun diliputi oleh Maha Halus, ciptaan itu diliputi oleh yang Maha Halus. Jadi kita tak boleh lari di mana kita ada. Di situ ada yang Maha Halus. Seperti itu ais kepal ni. Warna itu sifat. Ais itu hakikat. Air dalam itu adalah makrifat. Jadi begitu juga ciptaan itu sifat. Di sebalik itu zat hakikat. Di sebalik itu Maha Halus sedang memerhati, mengawasi. Jadi apa juga berlaku pada ciptaan, kita tahu dengan pandangan makrifat yang Maha Halus tahu apa sedang berlaku. Dan apa dia boleh melihat, mendengar, mengetahui dan mengawasi. Apa yang dia di sebalik semua itu boleh kita ciptaan dengan pandang makrifat, kita tahu di sebaliknya adalah wajah atau yang Maha Halus. Kita tahu di sebalik adalah yang Maha Halus. Jadi dia melihat kita, dia meliputi semua dan dia halus lagi meliputi. Jadi dia tahu apa juga berlaku. Tidak selai daun jatuh tanpa pengetahuan dia. Sesungguhnya dia berkuasa atas segala sesuatu. Bukan saja dia bijaksana, dia berkuasa. Pasal dia meliputi semua. Jadi dia juga berkuasa. Kita nak angkat tangan kita ni. Kerana dia meliputi tangan kita. Kita boleh terangkat dengan kuasa di sebalik. Itu iaitu daripada yang Maha Halus. Kita boleh angkat. Kalau tak ada yang Maha Halus, tak boleh terangkat. Dan tak boleh berjalan. Tapi kerana di sebalik kita ada yang Maha Halus, kuasa dengan Allah, kuasa itu ada dengan Maha Halus, maka kita boleh berjalan
kita boleh menikmati hidup dan sebagainya. Karena ada yang maha halus. Kalau kita pandangan makrifat, maka kita akan dengan ainul yakin, pandangan yang yakin, di sebalik semua ini ada yang maha halus. Justru dia meliputi, dengan itu dia mengetahui, mendengar, mengawasi dan melihat. Dan kerana dia meliputi semuanya termasuk diri kita, maka apa juga kita berkata dalam isi hati kita, dia tahu. Macam ini, oh, bapak baru sampai, bapak betul. Tapi dalam hati dia berkata, tak mau mati orang ni kena langgar luar. Sibuk dia datang rumah aku. Allah tahu, kan, menantu punya hati. Sebab dia meliputi, walaupun hati kita, diri kita dia meliputi. Ya? Jadi kita ingatlah, jadi bukan saja dia menunjukkan Allah tu maha besar, maha tinggi, maha luas, dia juga melihat manusia yang maha halus, apa yang kita buat, apa yang kita katakan dan sebagainya. Kerana dia yang maha halus tu meliputi semua ruang dan masa. Jadi apa berlaku tentu dia tahu. Apa kita katakan dalam minda kita atau hati kita pun dia tahu. Dan tak ada heranlah kita bagaimana mukjizat berlaku, kita boleh pandang pada makrifat loh ataupun hakikat. Kita tengok, jadilah kamu kera, maka Yahudi ni menjadi kera. Bagaimana dia menjadi kera? Kalau kita pandang daripada hakikat, kerana zat menzahirkan diri dia menjadi kera. Daripada manusia menjadi kera. Kalau kita pandang makrifat, kita tahu yang maha halus membuat diri Yahudi ini menjadi kera. Diperintah pada zat dan zat tukar menjadi sifat kera. Jadi di belakang zat itu maha halus. Jadi kalau kita pakai makrifat, kita pandang yang memberi arahan adalah yang maha halus. Begitu juga kita ni, maha halus memberi arahan pada zat, kan? Jadi zat dari penciptaan itu, zat tukarkan menjadi kera. Daripada manusia itu menjadi kera. Kerana yang maha halus perintah pada zat, maka terjadilah bukan manusia itu menjadi kera. Di pandangan makrifat. Unta. Bagaimana unta boleh keluar dari batu besar? Sama juga. Pasal ada zat. Jadi sifatnya adalah batu. Sifat itu batu. Ciptaan batu. Di sebalik batu kita tahu zat. Di sebalik zat yang maha halus. Jadi kalau maha halus beri arahan pada zat. Jadilah kamu unta. Maka terkeluarlah unta. Daripada batu terkeluar unta. Daripada batu terkeluar unta. Kerana maha halus memberi arahan pada zat. Dan zat berubah menjadi unta, daripada batu menjadi unta. Maka kita lihat dengan pandangan makrifat bagaimana mukjizat ini berlaku. Begitu ya bila Nabi Musa mengetuk Lautan Merah terbelah dua, kan? Terbelah dua. Bagaimana lautan ini boleh terbelah dua? Kita lihat di sebalik air lautan itu ada zat. Di sebalik zat itu ada yang maha halus. Bila Nabi Musa ketuk, alaihissalam ketuk Lautan Merah, dia terkuak. Dan macam mana boleh terkuak? Kerana di sebalik itu ada zat dan yang maha halus. Bila zat perintahkan, maka yang bila maha halus perintahkan, zat akan buat seperti diperintahkan. Sami'na wa ata'na. Jadi sini dia maha halus, zat ciptaan lautan. Bila maha halus perintah pada zat, jadilah lautan itu terbelah. Maka terbelah. Jadi kita yang sudah ada fahaman dalam makrifat, kita tahu bagaimana mukjizat itu berlaku. Jadi bila kita dah tahu, kita sudah ada fahaman sifat hakikat makrifat, melihat pada sifat, kita tahu di sebalik itu zat. Kalau pandang makrifat di sebalik itu adalah yang maha halus. Jadi kita pandang sekeliling kita, pandang makrifat.
kita akan bergegar. Kenapa kita sedar kita sedang berhadapan dengan Maha Halus dan Maha Halus sedang mengawasi. Itu yang buat kita bergegar pasal kita dulu buta. Sekarang kita sudah kenal. Jadi kita tahu sifat. Jadi semua yang kita lihat adalah sifat. Di sebalik itu zat dan di sebalik itu adalah yang Maha Halus. Jadi yang Maha Halus sedang memerhati kita sekarang. Di mana kamu memandang di situ wajahku. Jadi kita sedar ni, ini yang buat satu pukulan, kerdikan kepada hati kita. Maka kita pun tersedah kepada kewujudan Allah. Itu buat kita nangis. Sama juga bila Allah mendaki, dia beri kesedaran. Dikejutkan kita dari tidur kita, yang kita tidak sedar. Dahulu Maha Halus melihat kita. Sekarang dengan ilmu ini, kita tahu yang Maha Halus sedang melihat kita. Itu yang buat kita tersedah dalam kejutan ini. Ya. Inilah kesedaran yang jati, mengejutkan kita kepada kewujudannya, keesaannya atau kebesarannya. Jadi, kita tahu sifat hakikat makrifat. Kita lihat penciptaan sifat. Kita tahu dengan pandangan hakikat ada zat. Pandangan makrifat adalah yang Maha Halus. Yang Maha Halus sedang memerhati. Itu yang buat kita sedar dan kewujudan, keesaan dan kebesaran Allah SWT. Di mana kau memandang, di situ aku ada. Ini yang buat kita nangis. Bergegar dan nangis. Sebab dulu kita tak tahu. Kita buta, tak faham. Sekarang kita faham. Setiap yang kita nampak ni adalah sifat. Di sebalik itu zat. Di sebalik zat yang Maha Halus. Dan pandang makrifat yang Maha Halus sedang memandang kita. Itu buat kita bergegar. Di mana kau memandang, di situ wajah kita. Maka ini buat air mata mereka, mencucurkan air mata kerana kebenaran yang kita dah tahu. Sifat, hakikat, makrifat yang sudah tahu. Bahawa di sebalik semua itu ada zat. Itu buat kita gegar, bergegar, menangis. Jadi di sini juga, terangkatlah tutup. Mana dulu kita tidak nampak, tidak berilmu. Dengan ilmu yang yakin kita dapat. Kita boleh tengok dengan ainul yakin, dengan mata yang yakin. Mata hati yang yakin. Kita melihat yang Maha Halus di sebalik zat. Terangkatlah tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah. Laksana mata memandang yang tidak diragukan. Mana kita boleh lihat sifat kita nampak dengan mata hati kewujudan yang Maha Halus. Laksana mata memandang tidak diragukan sama sekali. Apa yang kau pandang yang Maha Halus? Bagaimana kau pandang dengan mata hati bersandarkan ilmu yang yakin? Sifat, hakikat, makrifat. Itu buat kita bergegar. Kita yang buta, yang tidak sedar kesalahan, perbuatan yang tidak baik, kita tidak sedar. Sekarang kita tengok pada ciptaan, dengan pandangan makrifat, pandangan yang yakin, kita melihat dengan mata hati kita kewujudan yang Maha Halus. Itu buat kita menangis. Menangis kita dah nampak kebenaran. Jadi ini datang perubahan. Impak dari kesedaran ini, kalau orang putih kita born again, kita rasa macam lahir semula, bersih. Kita tak nak lagi buat maksiat. Kita sedar Allah sedang melihat, yang Maha Halus sedang melihat. Kita tak mau jadi jahat lagi. Kita tak mau jadi orang yang dibenci. Kita berubah. Kita tak jadi orang yang megah, orang yang egois. Semua hilang kerana kita sedar Allah memandang kita, yang Maha Halus memandang kita dengan pandangan makrifat kita.
Itu datang perubahan seperti itu. Umar Al-Khattab nak bunuh Rasulullah. Bila dia sedar, diberi kesedaran yang jati akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dia terus jumpa Rasulullah, memeluk agama Islam di tangan baginda. Begitu Al-Fudail, dia naik tembok nak jumpa girlfriend dia. Dia dengar orang mengaji dan girlfriend dia pergi rumah. Bila orang beriman mau mengingati Allah, itu menusuk hati dia. Terus dia melurus jatuh ke bawah. Dan taubat, aku taubat. Sekarang aku beribadah terus. Dia sedar akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kalian sudah sedar, bila kalian tengok ciptaan, ingat pandangan makrifat yang Maha Halus sedang memerhati kalian. Ingat, boleh baca tu Aristar, ini sahabat Rasulullah. Dia sudah berubah dan Rasulullah makrifat berubah, malam bersengkang mata, siang berpuasa, seolah-olah dia rasa dia dapat melihat arasy Allah. Itu Rasulullah kata, kau sudah mengenal keimanan istiqamah. Istiqamah. Jadi kita sudah faham. Pandang bersifat, ingat dengan pandangan makrifat, Maha Halus sedang memerhati kita. Ini tadab kita elak. Jadi sedarkan supaya datang gegaran, kesedaran yang jati membuat kita lebih kuat beriman, insyaAllah. Lepas itu, rasain lari ke mereka, lepas tu beribadah, menangis, menggigil, dan sebagainya. Mereka bersalat sepanjang malam, dan seterusnya. Ini nanti kita akan masuk ke dalam. Okay. Itu pasal sahabat di zaman Rasulullah yang terbaik, bila dapat kejutan, mereka berubah menjadi umat yang contoh. Jadi bila kita sudah berubah, kita dah balik keadaan asal. Lalu kalian yang baru ni dapat impak, dapat kejutan. Kalian akan rasa dalam keadaan asal. Keadaan asal mana kita tolak semua perkara yang tidak baik. Kita menjadi bersih seperti bayi lahir semula. Seperti dilahirkan semula. Ini keadaan asal seperti Nabi Adam dan Siti Hawa, walaupun mereka tidak berbaju, tidak menutup aurat dalam syurga, tetap mereka tidak sedar pasal bersihnya hati mereka. Begitu kanak-kanak. Tahun 2 tahun kamu baringkan tak berbaju, tak ada apa akan berlaku kerana bersih keadaan asal. Jadi bila kamu kena impak ini, kamu sedar Allah melihat kamu. Kamu bergegar dan menangis. Inilah kamu akan masuk dalam keadaan asal, mana kamu akan jauhkan diri dari segala maksiat. Bersih, suci dan hanya mau ibadah kepada Allah. Ini dia. Dan kita tengok, bila dia terkeluar dari keadaan asal, baru Siti Hawa dan Nabi Adam nampak aurat masing-masing. Maka mereka mencari daun dan menutup. Tengok. Terdedahlah kepada mereka berdua, aurat mereka, maka mereka menutupnya dengan daun-daun. Jadi kita keadaan asal ni, kita dapat impak dia makrifatullah. Kita akan berubah. Kita akan jauhkan diri daripada maksiat. Jauh. Tanah. Pasal kita sedar dia sedang melihat Maha Halus. Jadi kalau kita melanggar juga, itu kita akan kena turun daripada keadaan asal. Itu terjadi kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi untuk kita, itu Nabi Adam dan Siti Hawa tentang kita ni, anak-anak Adam. Bila kita dapat ilmu pengenalan mesti ilmu ketuhanan ni, kita akan masuk keadaan asal. Kita tengok di sini. Jadi pengenalan ni Allah SWT kenalkan dalam alam azali, pengenalan ni Allah SWT taruh dalam hati kita.
menjadi cahaya akidah, cahaya akidah dalam diri kita. Ya. Jadi bila kita alas tu birabkum, so kita kenal Allah sematkan cahaya akidah dalam diri kita. Setiap bayi dilahirkan dengan fitrah yang bersih dan suci, kan? Dan Allah menjaga dia dalam rahim ibu dia, kan? Dia tengok bersih, suci. Ini keadaan asal, kan? Tapi bila dah besar, itu yang jadi parah tu, kan? Jadi bila dia kena ni impak ma'rifatullah, dia akan kembali seperti ini, bayi ini, seperti bersih, suci, jauh daripada maksiat. Jadi saya tunjuk. Jadi orang yang sudah sampai peringkat, dia hanya dia ingat pada Allah sajalah, dia tak nak lain, dia yang bukan boleh tak nak, dia sudah jadi bersih, suci, rendah diri, tawadu, kan. Jadi walaupun saya contoh di keadaan asal pada awak tengok ni, kalau seorang perempuan hantar awak lagu ini, awak dengar lagu ini dia. Jadi kalau awak sampai peringkat keadaan asal, walaupun perempuan ini hantar awak lagu ini, awak tidak akan macam kata, wah dia bercinta, cinta aku, tidak. Awak akan terima cinta itu sebagai satu yang suci. Cinta sebagai adik-beradik, abang adik, begitu. Tak ada yang kotor. Ini keadaan asal. Dia bersih, orangnya sudah jadi bersih. Walau orang hantar macam gini, dia terima. Tapi dia bercinta adalah cinta suci. Holistik. Tidak macam dulu. Kalau macam dulu, dia dapat macam lagu, habis perempuan ini dikerjakan. Tapi kalau dia ada itu ilmu, dia sudah makrifat, ini datang, dia terima sebagai cinta yang suci. Tidak lebih daripada itu. Cinta kerana Allah. Cinta kerana Allah. Ini keadaan asal. Saya nak tekankan keadaan asal, saya beri contoh. Jadi bila kita sudah kena impak makrifat, di mana pun kita memandang, di situ wajah dia, itu buat kita bergegah dan kita akan balik kembali menjadi fitrah yang bersih dan kita menjadi suci. Jadi itu impak daripada ma'rifatullah. Jadi kalian ingatkan bila melihat sifat itu ciptaan semua, pandangan hakikat zat, pandangan makrifat yang maha halus. Jadi bila kita pandang sekeliling kita semua ciptaan ini, pandanglah dengan pandangan makrifat, maka kalian melihat yang maha halus sedang memerhati. Sentiasa memerhati, tidak boleh lari. Di sebalik ruang pun ada, di sebalik apa pun ada yang maha halus sedang memerhati. Di mana kau memandang, di situ wajahku. Di situ yang buat kita bergegar, menangis. Berubah diri kita menjadi suci. Menjadi suci, bersih, suci. Itulah keadaan asal. Dan itu kita nak pelihara lah dengan ibadah. Nanti kita akan sambung. Saya berhenti di sini dan balik kepada Bayu.